Assalamualaikum. Hari ini kumpulan saya akan membentangkan pembentangan projek akhir inovasi untuk subjek BLC 4032 Pemikiran Kreatif dan Kritis. Tajuk pembentangan kami pada pagi ini ialah melestarikan alam sekitar. Sebelum saya mulakan pembentangan ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan ahli kumpulan saya. Nama saya ialah Muhammad Amir Syafiq bin Muhammad Razali dan nama ahli kumpulan saya yang lain ialah Wan Muhammad Farhan bin Muhammad Ruzifa, Muhammad Arif Farhan bin Razali, Muhammad Al-Hazid bin Muhammad Syarudin, Amir Hazid bin Abdul Rashid. Untuk bahagian pengenalan pula, apakah yang dimaksudkan sebagai pencemaran? Menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, pencemaran bermaksud suatu perbuatan yang merosakkan kualiti dalam alam sekitar, iaitu perbuatan yang mencemarkan kebersihan dan alam sekeliling dengan sampah sarap. Isu pencemaran alam ini merupakan isu yang telah lama dibangkitkan oleh kebanyakan negara di seluruh dunia. Ini dapat dilihat melalui pemanasan global yang sedang meningkat. Di negara Eropah, kesedaran kempen seperti melestarikan alam sekitar banyak dijalankan. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai dalam penjagaan alam sekitar dan kepentingan alam sekitar. Untuk bahagian latar belakang kajian pula, antara salah satu peristiwa yang menarik perhatian dari pelbagai pihak ialah berlakunya satu penemuan di mana ozon bumi semakin menipis dalam lapisan ozon. Seperti yang kita tahu, bumi yang berfungsi dalam melindungi bumi daripada cahaya sinar UV matahari, penipisan tersebut telah dikesan sejak sedekad yang lalu. Ini kerana peningkatan CFC iaitu sebatian organik berbentuk gas telah dikesan di atmosfera di Antartika. Suhu stratosfera yang sejuk membenarkan kristal ais dibentuk. Semasa pembentukan awan, molekul klorin dibebaskan dari CFC semasa kegelapan kutub sejuk dan apabila matahari bermula di seluruh Antartika. Peningkatan suhu permukaan bumi ini juga akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim yang ekstrim. Perubahan suhu yang ekstrim akan menjejaskan persekitaran alam sekitar. Rumah hijau merupakan satu bangunan yang dibuat daripada kaca atau plastik yang membolehkan penamaan secara terlindung dan terkawal. Haba dari cahaya matahari yang menembus kaca atau plastik kemudian akan memanaskan tumbuh-tumbuhan dan tanah yang ada dalam rumah hijau tadi. Aktiviti manusia dalam pembuatan rumah hijau ini telah menyebabkan peningkatan dalam gas dalam atmosfera. Tambahan pula, kemajuan ekonomi dalam pembangunan oleh manusia dalam kepentingan peningkatan ekonomi juga adalah punca di mana peningkatan pencemaran alam sekitar boleh berlaku. Pembangunan yang pesat dalam bidang industri dan ekonomi merupakan punca dalam peningkatan masalah sosial di mana ia memberi kesan dan kemerosotan alam sekitar seperti pencemaran udara, pencemaran air, penipisan lapisan ozon dan pengurangan sumber semula. Di Kuala Lumpur, segelintir pihak telah menjalankan kajian dalam menyelidik isu kesedaran pencemaran sekitar. Kajian ini telah dijalankan bahawa menunjukkan tahap kesedaran terhadap pencemaran sekitar di kalangan rakyat Malaysia masih rendah. Ini kerana pada waktu itu kebanyakan orang ramai tidak mengambil berat isu berkaitan dalam alam sekitar. Seterusnya, pelbagai pihak juga termasuk pihak kerajaan perlulah mengambil langkah dalam melestarikan alam sekitar. Tambahan pula isu-isu pencemaran yang telah wujud di negara ini seperti pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Pencemaran yang telah wujud di negara Malaysia perlu diatasi dengan segera agar tahap pencemaran alam sekitar dapat dikawal. Pihak kerajaan merupakan pihak yang bertanggungjawab dalam menjaga alam sekitar ini kerana pihak kerajaan merupakan pihak yang mempunyai dana kewangan yang tinggi. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Al-Hazid. Saya akan membincangkan tentang objektif dan juga permasalahan kajian. Bagi objektif, antara objektif yang telah kami senaraikan ialah menjelaskan isu-isu alam sekitar, merangkumi catatan, konsep serta pembincangan umum yang bercorak ilmiah, mengetengahkan asas kepentingan dan memelihara alam, menyenaraikan beberapa kaedah yang bersesuaian dengan masalah dan kawasan pencemaran alam sekitar, merangsang minda untuk berfikir secara lebih kreatif dan kritis, dan yang terakhir, mengenal pasti masalah terutamanya yang berkait rapat dengan pihak yang bertanggungjawab. Bagi permasalahan kajian, antara masalah yang kami dapati ialah pencemaran ini berlaku disebabkan oleh pihak berkuasa tempatan, syarikat swasta dan individu perseorangan serta persatuan-persatuan perindustrian.
Masalah kedua adalah syarikat-syarikat industri pelumbungan dan pembalakan yang meneroka hutan simpan. Masalah yang ketiga adalah pihak berkuasa tempatan yang tidak memainkan peranan dalam memantau dan meluluskan sebarang aktiviti perindustrian. Masalah terakhir adalah pihak-pihak tertentu seperti pihak masyarakat dan persatuan pihak industri yang tidak memberikan sokongan dalam melestarikan alam sekitar. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Arif Farhan bin Razali dan nombor matrik saya ialah B051801810019. Dalam melestarikan alam sekitar ini, beberapa langkah perlu diambil. Ia bertujuan untuk menjaga alam sekitar ini. Antaranya ialah dengan mewujudkan satu jentera cleanup yang bertujuan untuk mengutip sampah yang berada di sungai. Pemasangan river trap juga merupakan satu langkah untuk memerangkap sampah di sungai-sungai yang kecil. Berbanding dengan jentera cleanup ship yang berkebolehan untuk beroperasi di sungai-sungai besar, river trap ini juga berkebolehan untuk memerangkap sampah yang di sungai-sungai yang kecil. Selain itu, pihak berwajib juga perlu mewujudkan sebuah loji yang akan memulihkan air kilang atau air industri, iaitu air yang akan dilepaskan ke dalam sungai. Ia bertujuan untuk menjaga kehidupan akuatik. Selain itu, kempen kesedaran mengenai kehidupan akuatik juga patut diadakan. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran kepada orang ramai. Selain itu, pihak yang berwajib juga perlu mewujudkan satu akta, di mana akta ini melarang pembakaran pertanian secara terbuka. Kemudian, kempen kesedaran mengenai pembakaran juga perlu diadakan. Selain itu, kempen kesedaran mengenai tahap emisi sebuah kenderaan juga patut diadakan. Ia bertujuan memberi kesedaran kepada orang ramai tentang bahayanya pencemaran udara ini. Penggunaan baja dalam bidang pertanian merupakan antara salah satu yang menjadi sumber pencemaran tanah. Oleh itu, penggunaan baja kimia dalam pertanian perlulah diganti dengan menggunakan baja yang organik. Ia bertujuan untuk menjaga kualiti tanah. Selain itu, pihak berwajib juga perlulah menggunakan sistem kita semula. Sistem ini ialah untuk menangani masalah penggunaan kawasan pembuangan sampah yang berlebihan. Selain itu, penggunaan loji smart incinerator juga memainkan peranan dalam penjagaan pencemaran tanah. Selain itu, dengan mewartakan lebih banyak hutan simpan, masalah pencemaran tanah juga dapat dikurangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wan Muhammad Farhan bin Wan Muhammad Uzzifa. Hari ini saya akan membantahkan tentang perbincangan kajian. Dalam perbincangan kajian, kita ada 3 aspek yang akan dibincangkan, iaitu pencemaran air, pencemaran udara dan pencemaran tanah. Saya akan memulakan dengan pencemaran air terlebih dahulu. Poin yang pertama adalah penggunaan teknologi seperti cleanup sheet atau lebih dikenali sebagai interceptor. Interceptor adalah teknologi yang mengangkat sampah di permukaan air sungai supaya tidak terlepas ke laut. Interceptor akan memungut sampah menggunakan bot. Sesudah sampah tersebut akan diangkut melalui conveyor dan diletakkan ke dalam storage atau bekas di dalam kapal. Apabila storage tersebut sudah penuh, ia akan dihantar ke tempat khas sebelum diketar semula. Okey, seterusnya, syarikat industri seperti perkilangan yang menghasilkan sisa buangan daripada cecair air yang berbahaya atau berkimia perlu menyediakan loji ketar semula cecair tersebut sebelum disalurkan ke sungai atau tangki septik.
Ini bertujuan cecair yang dihasilkan perlu diproses terlebih dahulu supaya bahan-bahan kimia yang terkandung atau berbahaya dinetralkan dengan baik sebelum disalurkan ke sungai dan tangki septik. Terusnya kita akan pergi kepada aspek yang kedua, iaitu pencemaran udara. Poin yang pertama iaitu pembakaran terbuka dan pembakaran sistem pertanian. Pembakaran terbuka dan pembakaran sistem pertanian adalah salah satu punca pencemaran udara yang sering berlaku di negara Indonesia. Kita sebagai negara jiran turut mengasai fenomena jerebu di Malaysia dengan kualiti indeks udara yang sangat kritikal di setengah negeri di Malaysia. Pembakaran terbuka memberi kesan yang buruk, terutama pemanasan global, dan memberi kesan negatif kepada kesihatan masyarakat, terutama kanak-kanak dan warga emas. Oleh itu, tidak kira mana-mana negara yang membuat aktiviti seperti ini perlu diambil tindakan yang tegas kepada individu tersebut bagi menjaga indeks kualiti udara. Pihak berwajib perlu mengadakan kempen kesedaran dan mengiklankan kesan-kesan negatif pembakaran terbuka. Poin yang kedua iaitu inovasi pelepasan asap kilang. Sistem wet scrubber adalah salah satu sejenis scrubber yang digunakan untuk membuang bahan berbahaya dari gas exhaust industri yang dikenali sebagai gas flue sebelum dilepaskan ke persekitaran. Untuk melepaskan gas flue ini, ia menggunakan wet scrubber adalah sejenis cair yang akan dispray ke atas gas flue dan ia akan bertindak balas dan akan menghasilkan asap putih yang tidak berbahaya. Seterusnya kita akan pergi kepada poin yang ketiga, iaitu inovasi pembebasan asap kenderaan. Toyota menghasilkan enjin yang kurang membebaskan asap emisi, iaitu karbon dioksida daripada kenderaan. Setiap enjin kereta mempunyai kuasa tersendiri dan karbon dioksida akan ditukarkan kepada kuasa tambahan yang baru untuk memberi kuasa lebih kepada enjin. Ini bermakna sebelum gas karbon dioksida terbebas ke persekitaran, ia digunakan semula menjadi kuasa tambahan kepada enjin kereta. Seterusnya kita akan pergi kepada aspek yang ketiga, iaitu pencemaran tanah. Yang pertama, penggunaan baju kompos. Di Malaysia sebanyak 45% sisa pekerja daripada keseluruhan komposisi sisa pekerja yang dibuang setiap hari adalah terdiri daripada makanan. Oleh itu, sebagai golongan perniagaan perlu menghasilkan sisa makanan tanpa bercampur dengan sisa-sisa lain. Ini bertujuan semua sisa makanan dapat dikemas semula menjadi bahagia organik atau baju kompos. Seterusnya, smart incinerator, iaitu tempat pembuangan sampah yang khas, dan daripada pembakaran tersebut kita boleh menghasilkan tenaga baru. Loji rawatan termal atau smart incinerator adalah inisiatif terbaik dalam melupuskan sisa pekerja kerana ia membabitkan ruang yang kecil berbanding tapak pelupusan sampah selain mengurangkan masalah bau dan isu air larut. Seterusnya, hutan simpan. Pihak kerajaan perlu mengaktifkan hutan simpan bagi menjaga kelestarian hutan daripada pembalakan haram. Program kita semula kertas perlu diamalkan supaya pokok-pokok tidak ditebang dengan sewenang-wenangnya. Hai, saya Amir Haziq, ID B0519201145. Okey, untuk part saya akan terangkan berkenaan refleksi. Yang pertama, aset penting di mana berfungsi sebagai sumber asli pemakanan atau tempat perlindungan haiwan-haiwan liar. Okey, persekitaran perhutanan ataupun kawasan-kawasan hijau adalah tempat untuk haiwan-haiwan yang terbiar, yang memang itu rumah mereka. Tempat diorang cari makan dan tempat diorang untuk berehat, untuk diorang berteduh. Jadi kalau tempat tu musnah, diorang tak ada tempat dan habitat diorang pun akan musnah juga. Okey, yang kedua adalah pematuhan orang awam terhadap alam sekitar. Orang awam kena peka dengan alam sekitar dan mereka kena bertanggungjawab dengan setiap barang-barang yang diorang pakai dekat tempat awam. Diorang tak boleh sewenang-wenangnya merosakkan sebab benda tu mendatangkan keharmonian dalam persekitaran penduduk ataupun orang ramai.
Okey, yang ketiga adalah alam sekitar yang tercemar perlu dielak dari berlaku. Alam sekitar yang tercemar contohnya macam pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka tu boleh menyebabkan berjerebu. Bila jerebu, dia akan melimitasikan jarak penglihatan yang jauh kepada pemandu dan akan mendatangkan bahaya. Mungkin akan menyebabkan kemalangan. Ataupun alam sekitar yang tercemar, pembuangan sisa toksik ke dalam sungai ataupun laut. Benda ni boleh menyebabkan hidupan akuatik akan mati kerana kekurangan oksigen dalam air. Okey, yang terakhir adalah pihak kerajaan serta orang ramai perlu memainkan peranan dalam menjaga alam sekitar. Pihak kerajaan perlu turun padang, memantau setiap orang ramai ataupun kawasan-kawasan riadah agar mereka tidak melakukan benda yang tidak diingini macam merosakkan harta benda awam, vandalism. Kalau ada segelintir yang buat macam tu, pihak berkuasa, pihak kerajaan boleh mengenakan kompaun terhadap mereka. Okey, sekian, terima kasih. Untuk bahagian rumusan, saya Amir Haziq, B0519200145. Konklusi yang dapat kami kumpulkan adalah alam sekitar yang bersih dan terjamin mencerminkan kepribadian dan perwatakan setiap manusia. Okey, jika seseorang tu mengamalkan kebersihan dan keceriaan kepada diri dia serta persekitaran dia, orang ramai akan memandang dia dengan hormat. Jika seseorang itu dalam keadaan kotor dan tidak berkemas, berkemungkinan orang ramai akan memandangnya dengan sebelah mata dan mungkin akan menghina mereka. Yang kedua adalah pencabulan alam sekitar yang dilakukan oleh tangan-tangan busuk yang bertuhankan nafsu kekayaan semata-mata. Okey, sebagai contoh, orang kaya ingin menebang hasil hutan dan meneroka dan melakukan pembalakan haram demi kekayaan kepada diri dia sendiri tanpa menghiraukan alam sekitar. Yang ketiga adalah penguatkuasaan undang-undang yang tegas dan adil mesti diberi penekanan yang serius. Penguatkuasa perlu turun padang dan sentiasa memantau orang ramai menggunakan peralatan awam bagi mengelakkan orang ramai merosakkannya. Jika terdapat orang awam yang merosakkannya atau melakukan vandalism, pihak kerajaan perlu mengenakan kompaun terhadap orang ataupun terhadap individu tersebut. Yang terakhir adalah usaha melestarikan alam sekitar ini merupakan suatu tanggungjawab bersama oleh setiap generasi. Setiap individu perlu mengusahakan dengan melestarikan alam sekitar supaya sentiasa bersih dan ceria. Hal ini kerana perkara ini dapat mendatangkan imej yang baik kepada seluruh negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.